Setiap yang bernyawa pasti merasai mati, dan bahawasanya kamu akan disempurnakan pahalamu di hari kiamat. Lalu siapa saja yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam syurga, itulah dia orang yang beruntung. Tidak ada kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Wahai hamba Allah, ingatlah janji yang kamu keluar atasnya dari dunia hingga akhirat, yaitu persaksian tiada Tuhan yang lain kecuali Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulnya, dan bahawasanya mati adalah benar, alam kubur adalah benar, kenikmatan dan siksa di dalamnya adalah benar, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir adalah benar, kebangkitan darinya adalah benar, perhitungan yakni hisab adalah benar, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar, syurga dan neraka adalah benar, pertemuan dengan Allah bagi ahlinya adalah benar, bahawasanya Allah membangkitkan orang-orang ahli kubur. Sekarang kamu berada di alam barzakh, alam antara dunia dan akhirat. Maka ketika dua malaikat mungkar dan nakir yang ditugaskan oleh Allah mengunjungi kamu, janganlah kamu menjadi terkejut ataupun gentar, kerana keduanya adalah makhluk biasa seperti kamu dari sekian banyak makhluk-makhluk Allah. Ketika mereka berdua bertanya kepadamu, siapakah Tuhanmu? Siapakah nabimu? Apakah agamamu? Apa kiblatmu? Dan apa pula pemimpinmu? Dan siapakah saudaramu? Maka jawablah dengan tegas dan jelas serta meyakinkan, Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku, Islam adalah agamaku, Ka'bah adalah kiblatku, kitab Al-Quran adalah pemimpinku, dan kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat adalah saudara-saudaraku. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. Aku nak ucapkan banyak-banyak terima kasih lah dekat korang sebab support video aku yang sebelum ni, video Bukit Tun. Okay, kalau korang belum tengok, ada link dekat description, korang boleh tengok Bukit Tun tu, keunikan Bukit Tun. Tapi hari ni bukan aku nak cerita pasal Bukit Tun. Hari ni aku nak cerita pasal Makam 7 yang aku perkatakan dalam video yang lepas. So sementara aku tengah tunggu Uncle Sam ni datang, aku buat intro dululah. So macam biasa aku hari ni ditemani lagi bersama dengan Izzuddin. Jadi aku tak keseorangan lah dekat sini. So sekarang ni cuaca agak panas, jadi aku agak berpeluh sikit lah. So kalau korang nampak dekat belakang ni adalah salah satu makam yang ada dekat Makam 7 ni. Kenapa dipanggil Makam 7? Ada Makam 7 je ke? Tak, sebenarnya dalam makam ni ada beberapa makam lain juga. Ada yang Makam 1, Makam 5. So kat depan ni berkemungkinan ada Makam 7. Kat belakang tu mungkin berkemungkinan ada Makam 1. Belakang lagi mungkin ada kemungkinan Makam 5. Jadi apa yang terjadi dulu dekat kawasan ni? Mungkin sebuah kerajaan, mungkin sebuah pentadbiran, mungkin sebuah peradaban. Jadi mungkin kita akan merungkai. So tanpa berlengah lagi, jom kita tengok salah satu makam yang ada dekat sini. Okay guys, so sekarang kita dah sampai dekat makam apa je Sam? Makam 7. So sekarang kita dah ada dekat Makam 7. Kenapa dipanggil Makam 7? Sebab ada 7 makam lah yang berada dekat sini. Jadi sekejap lagi kita akan bertanya lah sedikit tentang Makam 7 ni yang diketahui oleh Uncle Sam ni. Jom kita tengok. Okey, ini adalah lokasi dekat dalam Makam 7 ni.
dia berbumbung. Jadi kita akan pergi dekat Uncle Sam lah dan bertanya tentang makam 7 ni. Apa yang keunikan makam 7 ni? Okey Uncle Sam, apa yang nak diceritakan pada hari ni? Ramai penonton yang tak sabar-sabar nak tunggu cerita ni. Makam 7. Makam 7 ni dia dapat ada 7 makam di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu di bawah tu ada lagi lah. Tapi yang main yang atas ni lah. Yang utama atas Yang ni utama lah. atas ni lah. Kemungkinan yang bawah ni mungkin kerabat. Kerabat dia. Yang bawah ni kerabat lah. Boleh terangkan sedikit lah tentang makam yang satu ni? Saya tak pasti mana. Tapi kalau tengok dia punya kedudukan makam dia ni sebenarnya adalah dia punya segi pangkat ni lagi tinggi lah pangkat dia. Oh, kemungkinan sultan atau raja? Ni rasa sultan saja pasal di sini memang pernah tempat ni dikenali sebagai Kota Sayong. Mana dia Kota Sayong ni dia adalah sinambungan daripada kerajaan Melaka lah. Kerajaan Melayu Melaka selepas diserang oleh Portugis dia dia punya raja berpindah lah. Salah satu tempatnya di sinilah di Kota Sayong Pinang lah. Kota Sayong Pinang. Jadi bila saya nampak, saya dah berbual dengan Uncle Sam tadi, dia ada cakap yang kubur ni memang ada jarak antara kubur sebelah. Satu-satunya makam kat sini yang hanya mempunyai jarak yang sebegitu lebar, luas. Okey, antara dua ni. Jika korang tengoklah kubur sebelah ni dia rapat-rapat sehingga kat bawah tu. Jadi ada perbezaan tak antara batu nisan dengan batu nisan yang lain? Contohnya macam batu nisan ni. Kalau tengok dua batu nisan ni adalah lelaki lah dua ni. Satunya lelaki. Dua-dua ni lelaki? Dua lelaki. Oh. Berdasarkan apa? Berdasarkan bentuk dia. Biasanya kalau empat segi sama, ada untuk lelaki. Kalau empat segi yang tipis biasanya perempuan lah. Kalau yang pipih tu maksudnya yang perempuan. Kalau macam ni berbentuk lelaki. Segi empat ni lelaki lah. Ni adalah bentuk batu nisan Aceh lah. Batu nisan Aceh. Yang ini kira dia punya bentuk mesti dari sini corak mesti nampak jelas lagi lah. Masih ni lah, elok lagi. Masih elok lagi berbanding dengan yang lain-lain. Kebanyakannya dah dipatahkan. Tu dipatahkan? Dipatahkan oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab lah. Tulisan lama ni. Dan Arab kan. Batu ni dibuat daripada batu karang. Batu karang? Batu karang. Adakah ni batu nisan yang asal ataupun? Saya rasa ni yang asal. Oh, ni rasanya asal? Asal. Ni ada batu nisan asal. Dibuat daripada batu karang. Okay guys, so aku ada baca satu artikel yang mengatakan bahawa kubur ataupun makam yang ada dekat sini, ada orang kata pemiliknya Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah 2 ataupun Sultan Muzaffar Shah, lupa. So aku ada baca satu artikel lah dekat internet. Dia mengatakan ni adalah makam Sultan Muzaffar. So kita pergi tengok dekat makam yang seterusnya. Kemungkinan ni adalah makam-makam kerabat. Makam kerabat. Makam kerabat ni. Okay, kalau tengok dekat makam ni, boleh disimpulkan bahawa yang ni lelaki ke perempuan? Okey. Ini yang dikatakan pemiliknya adalah perempuan. Tak ada corak. Tak ada corak. Coraknya mungkin sudah hilang. Yang ini ada. Ini ada corak. Kalau ni baru kita tak pasti. Okey, yang ni guys mungkin ada corak tapi dia dah balut dengan kain kuning. Sebelum ni tak dibalut. Yang Uncle Sam nak buka. Nanti pasang balik Oh, buka itu je. Oh, okey, ini ada corak dia. Mesti boleh jelas lagi lah.
Ada kena mengena dengan Aceh ke? Kalau Sultan tengok di sini? memang ada berkenaan sama dengan Aceh pasal Aceh pun dulu sebahagian daripada kerajaan Melayu Melaka. Jadi tak mustahil lah mesti ada sangkut paut dengan Aceh, kerajaan Aceh. Oh, tak mustahil lah. Pasal Aceh adalah sebahagian daripada kerajaan Melaka. Bila Melaka tombang, makna mesti ada lagi hubungan lagi lah. Mungkin hubungan daripada kekeluargaan ke. Bermulanya daripada para Meswara, para Meswara. Kalau itu kan daripada para Meswara lah. Sebenarnya kita punya sejarah kita bermula lebih awal lagi Ya, sebenarnya. betul. Kalau ikutkan sejarah tanah Melayu ni, dia bermula 500 tahun sebelum Masehi lagi. Sebab itulah mungkin peradaban dekat sini bermula tahun 1500. Ini dia selepas lebih kurang 15 lah. Mana selepas Melaka jatuh. Baru bermulanya pemerintahan yang berada dekat sini. Jauh lama lah. Okey, kalau makam dekat bawah ni pula ada satu batu tu dia unik. Kesem kata ni adalah batu karang. Memang Nesa ni memang dibuat daripada batu karang. Oh, Nesa ni memang dibuat daripada batu karang. Dulu asalnya keliling dia pun dia yang tepi ni, dia punya tepuk tepi pun batu karang. Oh, sekarang cuma dah diperbarui lah. Dah dibina semula jadi tak anu lah. Kalau dulu memang dia punya keliling memang batu karang. Oh. Mungkin kita boleh nampak juga dia punya bahagian. Mungkin kat sini tak ada, nanti di makam yang lain mungkin ada. Mungkin Saya tinggal lama. makam lain lah. Makam lain, makam lima dia ada. Mana ni sebab dia punya yang lama lah. Okay, so dekat sebelah sana tu adalah kilang pemprosesan ayam Cik Sam. Peternakan ayam. Kilang peternakan ayam. So dulu kawasan ni sebenarnya hutan. Kiri kanan ni Kelapa hutan. Ni kelapa sawit dulu. Kelapa sawit. Kelapa sawit. Tapi sekarang dah dibangunkan lah. Bawah sana sungai. Dekat mana sungai? Bahagian bawah tu sungai. Boleh kita pergi sana ke? Boleh? Okey. Nanti kita akan pergi. So, ni adalah makam yang terakhir lah daripada awal tadi. Ni adalah makam yang terakhir. Untuk makam? Makam 7. Untuk makam 7. Ada lagi guys makam, jangan risau. Ni adalah makam terakhir. Makam yang sebelah ni lagi lah. Tapi apa yang diperkatakan orang-orang penduduk setempat lah, diorang mengatakan ini adalah makam anak sultan, anak perempuan. Jadi tak tahulah kesahihan tu benar ataupun tidak. Hanya orang-orang yang sebelum-sebelum ni je yang tahu. Jadi saya ni cuma penerima apa yang dicerita oleh orang-orang yang terdahulu lah. Jika korang tahu tentang makam ni, jangan lupa share, komen lah. Kita berbagi-bagi info. Okey, lepas ni kita akan pergi ke makam 5. Kita nak pergi sungai dulu. Okey, boleh kalau nak pergi sungai dulu. Betul masalah. So, sungai tu ada dekat bawah tu guys. Kat bawah pun ada kisah tangga. Maka tangga daripada sungai untuk naik ke atas. Tak mustahil lah dulu dekat sini pernah jadi pusat pentadbiran. Sebab dulu pengangkutan menggunakan sungai, betul? Ya. Perhubungan Sungai melalui sungai. Jadi tak pelik lah. bawah tu sungai. Sungai Sayung. Itulah terbentuknya nama Sungai Sayung lah. So memang tak pelik lah. Kalau dekat sini dulu pernah ada, mungkin orang kata istana, mungkin ada tempat singgah sana Sultan. Okey, so kita akan turun ke bawah. Kita akan tengok sungai. Ini memang dulu sungai ni besar. Oh. Sungai ni besar. Ni adalah laluan utama dulu. Dia dari sini, tangga dia dari sini. Tapi tangganya dah tak berapa jelas lah. Dia daripada situ memang ada jalan. Terus pergi ke sungai. Okay, so sekarang kita dah berada dekat betul-betul tepi je sungai. Ini yang diperkatakan, orang kata perantaraan laluan untuk sungai ni boleh sampai ke Kota Tinggi tak? Ya, ini memang anak Sungai Johor. Oh, so Maksudnya dia boleh sampai ke Kota Tinggi lah.
Kalau melalui sampan lah, agak-agak berapa jam kita boleh sampai? Saya tak pasti berapa lah. Tapi memang boleh sampai lah. Memang boleh sampai. Memang boleh sampai. Ini adalah anak sungai Johor. Boleh bayangkan tak dulu pada satu masa yang dahulu pernah terjadinya satu pusat pentadbiran yang gah mungkin dekat kawasan ni. Ni adalah salah satu laluan utama lah. Sungai ni besar dulu. Oh, sungai ni besar dulu. Besar dulu. Sungai ni besar. Mungkin yang kita duduk sekarang ni memang dulu sungai. Ini kawasan sungai. Sungai ni besar. Besar. Kapal-kapal besar boleh lalu. Melalui sungai ni. Lalu sungai ni. Lepas beberapa tahun perubahan tanah runtuh, banjir semua, jadi muka bumi dah berubah lah. Jadi dah cuba jadi kecil saja lah. Tapi kalau tengok sini kan, yang sini memang kawasan tanah baru. Ditambak ke? Tak, bukan tambak, dia daripada pemandapan. Oh, pemandapan. Jadi tanah baru ni. Dia yang atas tu je, atas benteng tu, itu baru tanah lama. Kita tengok dia sebaris dengan sana tu kan. Sebaris. Maknanya yang ni adalah sungai dulu. Itu yang diperkatakan sebagai kubu mungkin. Mungkin kubu pertahanan untuk dia orang. Jadi dulu Sultan akan naik ke darat melalui laluan ni lah. Jalan air. Jalan air. Dia akan naik ke atas ni dan pergi ke atas sana. Okey, so selepas ni kita akan ke makam mana pula Cik Sam? Makam 5 yang sana tu. So kita akan pergi ke makam 5. Makam 5 atau makam yang satu tu. Makam 1, makam 5, makam 12 lah. Okey guys, so kita akan pergi ke makam 5 dulu lah Cik Sam. Okey. Jom. Okey guys, so tadi kita nak ke kubur makam 5 betul? Jadi kita ubah sekejap. Kita akan pergi ke makam. Ada satu makam lagi ya. Jauh dekat belah sana. Kenapa? Batu karang. Hah? Batu karang. Oh. Serius ah? Serius, batu karang. Ya. Ya, batu karang. Ya, batu karang, bukannya batu biasa. Kalau kita fikir secara logik, tempat ni dengan laut Jauh. Ya betul. Macam mana boleh ada batu karang di sini? Mungkin jadi satu persoalan. Tapi bila kita tengok dia punya makam tadi, memang dia punya nisan pun dia buat daripada batu karang. Jadi saya rasa ini pun sebahagian daripada sejarah tu jugalah. Bahagian daripada sejarah tempat ni. Unik. Ini ada lagi yang besar. Itu batu karang. Dan kat sini juga ada pecahan-pecahan tembikar lama. Ini pecahan tempayan lama. Mungkin ada penempatan dulu kat sini. Kalau kebiasaannya bila ada benda-benda ni, maksudnya ada tembikar lama macam ni, maksudnya tempat ni memang ada penempatan. Kawasan ni memang kawasan penempatan. So ni yang dikatakan oleh Cik Sam, batu karang. Ini memang batu karang. Cuba letak kat rambut. Dia melekat tak? Letak kat rambut. Dekat ke? Dekat kan? Dia gigit. Biasa kalau batu karang dia kena rambut dia gigit. Kalau gigit dia sakit lah. Ini dah batu karang. So inilah yang diperkatakan batu karang. Allahualam. Tapi memang unik lah batu dia ni. Dia memang batu karang lah. Memang batu karang. Bukannya macam, memang batu karang. Macam lah. Okey, macam batu karang. Batu ni macam batu karang. Tapi memang betul lah. Kalau nampak tak guys? Ni yang kecil. Ada satu yang lagi besar. Yang besar.
Ada corak-corak. Kejut ni. Kalau macam ni batu apa pula ni? Ni. Ini. Hmm. Ini macam batu kristal. Jenis kristal lah. Tapi biasa kalau kristal kita suruh dia akan tembus. Tapi dia tembus, memang tembus. Ini adalah batu kristal. Tapi ini pun bukan batu kawasan sini. Ini batu daripada luar. Okey, pelik tak pelik lah. Nak dikatakan dekat dengan laut, jauh sekali lah laut. Hanya ada sungai dekat kawasan tu, belah sana, Bawah. bawah-bawah tu. So benda ni memang tak disengaja terjumpa. Memang rezeki hari ni. Jalan-jalan Uncle Sam so terjumpa lah. Kemungkinan besar sini pun dulu ada makam juga, tapi dah dirosakkan tu. Tapi tak dijaga. Tak dijaga. Yang hanya dikekalkan hanya makam kat depan tu lah. Makam saja lah. Ada beberapa makam dia. Jom kita ke Makam kan. makam yang seterusnya. Ini pun lain. Makam ni pun lain ya. Ini pun ni tak pasti batu apa. Tapi ini pun batu bentuk mungkin tiang atau apa. Kan? Mungkin alas tiang. Nak masuk tak boleh. Jadi boleh masuk. Di kiri cerobong ni. Ini adalah makam. Tak tahu siapa punya makam. Tak tahu siapa empunya makam. Jika kita lihat tengok daripada sini, makam ni besar-besar dan belakang tu kecil sikit dan sebelah dia pun kecil. Mungkin kanak-kanak mungkin. Okay guys, so sekarang kita dah berada dekat makam 5. Dia ada kisah dia tersendiri yang unik lah, tentang makam 5 ni. Sebentar lagi akan diceritakan oleh Cik Sam lah sendiri kenapa makam 5 ni begitu unik kan. Jadi Uncle Sam tengah tengok makam. Okay Uncle Sam, boleh cerita sikit tak tentang makam 5 ni yang Uncle Sam sendiri tahulah. Makam 5 apa yang diceritakan, makam 5 dengan makam 7 dia ada bersangkut paut lah, ada kaitan dia. Kalau ikutkan yang makam 7 kebanyakannya mati dibunuh. Mati dibunuh? Maksudnya diracun lah. Lepas tu ada satu untuk rampas kuasa lah. Untuk rampas kuasa. Jadi dia bunuh sana, jadi dia naik. Jadi yang puas satu lagi, bila dia dah kuasa, bila rakyat tahu, rakyat pun bangun, rakyat bunuh balik dia. Yang makam yang 5 ni. Makam 5 ni ada bersangkut paut dengan makam boleh katakan makam ni lah yang puak yang beracun makam 7. Jadi apa kaitan dengan makam 12? Ada kaitan ke dengan makam 12? Tak ada. Satu makam 12 dia zaman lain. Pasal di sini ada tiga kesultanan. Ada 3 kesultanan yang saya tahulah. 3 kesultanan, mungkin yang sana dia zaman lain. Aman. Zaman lain. Pasal kalau tengok bentuk nisan dia pun, nanti kita tengok bentuk nisan dia pun antara pun berbeza bentuknya. Berlainan bentuk. Kalau yang ni kita tengok nisan dia. Nisan dia kebanyakan memang batu karang. Batu karang. Macam kita jumpa tadi kan? Ya, betul. Tu batu karang. Kenapa kubur ni terasing? Tak pasti. Sebab tu adalah sebab-sebab dia yang lah. Mungkin kita tak tahu lah. Mungkin daripada segi pangkat atau apa, tak pastilah. Kalau macam makam 7 tadi memang yang besar tu, besar dia punya lagi besar lah. Dia punya pangkat dia. Macam kita tengok sekarang ni, adakah kemungkinan ni adalah makam kanak-kanak? Tak, ini makam orang dewasa semua. Makam orang dewasa. Salah satunya adalah makam Dayang. Dayang ni lah orang yang meracun. Dayang tu punca kematian. Dia diupah lah senang cerita. Dia diupah oleh sini untuk meracun.
Jadi mana satu kubur dayang tu? Saya tak pasti yang mana satu. Tapi memang dimakamkan dekat sini lah. Makam 5 ni. Oh. Makam 5 ni dia memang yang puak yang satu lagi lah. Yang satu lagi. Mana dia dengan sana dia balah lah. 5 dan 7 ni. 5 dan 7. Pasal dipanggil 5 pasal ada 5 je. Ya betul, ada 5 makam 3, 4, 5. Kalau yang ni memang betul nampak dia punya batu yang sana memang betul-betul batu apa? Batu karang. Batu karang. Tu jelas batu karang. Yang itu karang. Memang akan dicat warna kuning. Ini saja je sebenarnya kalau ikutkan saya tak perlu batu karang. Pasal ni bukan kerabat pun. Oh. Ini batu karang. Ini batu karang. Karang laut. Ini karang laut. Ya betul lah. Kisah-kisah lama dulu. Kan karang laut. Ini Ni nampak jelas. corak dia kan. Corak karang. Kalau kita kata tak mungkin. Tak mungkin, ya betul. Tak mungkin. Pasal tempat ni kalau kira jarak tempat ni dengan laut jauh. Ya betul. Macam mana boleh ada batu karang kat sini? Kalau di luar pun kita boleh nampak lagi kesan-kesan batu karang yang lama dulu di tepi-tepi tempuk dia. Memang batu karang. Dipindahkan ke belah sana. Dia bila dia dah bangunkan ni dia buang lah batu karang tu. Digantikan dengan simen biasa. Asalnya karang. Untuk mengekalkan lah. Tu benda ni. Jadi ni adalah makam 7 yang ada kaitan, ada hubung kait dengannya makam astagfirullah. Ni adalah makam 5. Dan ada hubung kaitnya dengan makam 7. Berlakunya satu pembunuhan yang dilakukan rampasan kuasa yang dilakukan oleh makam 5 ni lah. Oh. Menarik. Cerita tu baru saya dengar. Ni adalah pandangan daripada cerita orang terdahulu ataupun maklumat yang saya terima lah. Daripada ada maklumat yang saya terima. Tapi kalau kita tengok makam dia pun macam tak terurus walaupun ada orang urus. Mungkin inilah yang dikatakan sebagai pengkhianat. Allah alam. Tapi bila kita tengok makam 7 tadi memang katakan rumput tak ada. Nanti makam sana pun tak ada rumput. Kenapa makam ni rumput meliar tumbuh? Sedangkan takkan orang tak cabut. Oh ya betul. Nak dikatakan, nak dipendekkan cerita lah, itu adalah sejarah yang kelam untuk makam 7 Bukan makam 7, maknanya untuk di Kota Sayong lah senang cerita. Sejarah yang kelam. Kalau kita tengok sini pun dia punya pemandangan tengok. Saya rasa kita berada di kawasan tanah tinggi. Boleh nampak sungai. Ya betul. Bawah. Dari sini kita boleh nampak. Padahal dulu sebenarnya sungai tu besar. Sungai tu besar. Pada zaman dulu tu lah. Pada zaman tu sungai besar. Pasal sungai ni banyak kapal-kapal besar lalu. Oh. Jadi pusat laluan perdagangan. Ya, pusat laluan perdagangan. Pasal saya dapat maklumat dekat di Inas sana. Ada satu kapal karam. Mungkin ada masa besok kita akan ke sana ke? Mungkin insya-Allah. Pasal kapal karam. Besar. Dia panggil kapal karam. Kapal tu memang besar. Mungkin itu adalah kapal perdagangan. Mungkin tak pasti kapal apa, tapi dia lah di Inas. Okey, so sekarang kita dah sampai dekat makam yang dikatakan sebagai makam 1, makam bidan. Jadi makam 7 berada dekat belah sana. Makam 5 berada di situ. Dan makam 12 pula berada di hadapan yang pintu masuk tadi tu. Bismillahirrahmanirrahim.
So ni adalah batu nisan empunya makam ni. Hanya satu-satu makam je yang kat sini ada, bawah pondok ni. Inilah yang dikatakan makam milik seorang bidan. Uncle Sam tengah menyapu ke. Okey, sementara tunggu Uncle Sam menyapu, ada orang kata kedudukan istana pada waktu itu adalah sekitar sini. Betul Isam? Ini lah kawasan Area sini, lapang. kawasan lapang. Dan ada orang kata ada bekas tapak tiang, batu tiang tu dekat area sini. Tapi saya tak tahu area mana, sebab dia dah bersemak samun. Dan ada setengah bahagian yang telah diterokai, macam sebelah sini ada orang tanam makanan lembu. Betul Isam? Ya, rumput napier. Rumput rumput napier. Kalau salah betul-betul kan. Macam ni. Ni rumput dia. Ini pun macam dalam korang kurit. Pemujaan ke? Ataupun binatang? Tak mungkin binatang. Allah Alam. So guys, korang boleh dapat bayangkan tak berdirinya megah sebuah istana dekat sini, dengan pusat pentadbiran, dengan laluan jalan utama dia menggunakan Sungai Sayung. So kita terus balik kepada makam bidan lah. So ni lah Uncle Sam yang dikatakan sebagai makam bidan. Ya. Kalau tengok bentuk-bentuk dia punya batu nisan memang untuk perempuan. Betul. Pipih. Jadi kalau lelaki kebanyakan dia pas segi depan. Tak segi tepat. Yang ni tulisan dia jelas. Nampak dia punya la ilaha illallah kan. Betul. Atas lah. Apa ukiran pada batu nisannya masih jelas lah. Inilah salah-satunya. Bandingkan yang dekat makam 7 tadi. Betul. Jadi okey guys, so sekarang kita dah berada dekat makam 12. So ni belakang ni adalah signboard dia. Nampak tak? Kota Sayong. Kota Sayong menjadi pusat pemerintahan kerajaan Johor yang ketiga di antara tahun 1535 sehingga 1540. Selepas Melaka ditakluki Portugis pada tahun 1511. Sultan Mahmud berundur ke Pago dan kemudian ke Johor dan mangkat di Kampar, Indonesia pada tahun 1528. Putera baginda Sultan Alauddin Riayat Shah 1528 sehingga 1564 telah kembali semula ke Johor dan memilih Kota Tua. So ada orang kata Kota Tua ni sebagai Sungai Telur. Itu saya tak pastilah. Tapi ada orang kata Kota Tua tu adalah Sungai Telur. Nama tempat tu Sungai Telur, sebagai pusat pentadbiran baginda yang baru. Namun demikian, pada tahun 1535, armada Portugis di bawah pimpinan Estavo de Gama telah menyerang Pekan Tua dan baginda terpaksa berundur ke Sayong. Semenjak itu, Sultan Alauddin Riayat Shah menjadikan Sayong sebagai pusat pentadbiran. Pada tahun 1536, Portugis menyerang Kota Sayong dan akhirnya dengan pemeterian perjanjian damai di antara kedua-dua belah pihak. Selepas Sultan Alauddin berjaya menawan Aru dan Aceh pada tahun 1540, baginda telah meninggalkan Kota Sayong dan memindahkan semula pusat pemerintahannya ke Kota Batu, iaitu Kota Tua dan Johor Lama. Kota Sayong dibina dari timunan tanah dan berawang pada bahagian tertentu tembok kota. Diperkukuhkan dengan susunan batu karang. Batu karang. So no wonder lah kita jumpa banyak batu karang. Di bahagian tengah kota terdapat batu berlubang
yang dipercayai sebagai alas tiang bendera. Susunan batu karang juga digunakan untuk memagari kawasan makam-makam. Terdapat beberapa kawasan makam lama dari batu nisan Aceh yang dipercayai sebagai makam sultan, kerabat dan pembesar-pembesar yang dikenali sebagai makam 7, makam 12, makam 1 dan makam 2 di dalam makam ini. Ini disediakan oleh Jabatan Museum lah. So guys, kita akan masuk ke dalam makam 12 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah makam 12. Kompleks. Makam 12 tapi kuburnya ada 13. Kubur dia ada 13. 1, 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 guys. Ada 13. Bukan 12. Itu sebab itu. Yang itu itu adalah apa, kalau itu dia punya bentuk nisan, itu yang paling besar sekali lah. Mana boleh tu? Yang 4 ni. Yang itu sultan atau raja. Yang ini. Pasal bentuk dia lebih, dia punya nisan dia lebih besar daripada yang lain. Oh betul. Ni adalah bentuk nisan yang terbesar dekat pondok ni lah. Komplek ni. Okey, ni. Jelas lagi. Ini dah sangat. Ni adalah Sultan punya makam, Sultan Alauddin. Kalau dia Sultan Alauddin Riayat Shah. yang nama dia diabadikan dekat untuk sekolah menengah Bukit Besar. Ya, sekolah lama saya. Ni. Ada keunikan dan cerita tersendiri tentang makam ni. Dia tak pasti. Makam ni dengan makam sana dia berlainan zaman. Oh, ni yang dikatakan zaman yang tenteram mungkin. Betul. Pentadbiran yang tenteram. Menurut katanya dia ada 3 zaman. 3 zaman pemerintahan di sini. Ini yang salah satu zaman tu lah. Biasa tu apa? Dengan pemaisuri dia sebelah tu. Oh. Sultan dan Pemaisuri. Dia kerabat tu. Kerabat ataupun pembesar-pembesar yang berada di sekeliling. Banyak yang patah. Macam ni lah. Macam ni patah. Patah. Jadi dulu kalau tak silap dekat sini pernah jadi tempat pemujaan lah Yang tu adalah salah satu. Bukan di makam 12, makam 7. Oh, makam 7 dibuat pemujaan. Saya rasa macam sedih lah dengan keadaan macam tu. Sepatutnya benda tu dah tak berlaku lagi pada zaman ni. Pemujaan-pemujaan. Tapi makam 7 pernah 2 tahun lepas telah digali oleh orang yang tak bertanggungjawab. Makam 7 Makam 7 yang terasing sikit. ya, yang dikatakan sebagai sultan makam tu telah digali. Pernah digali. Pernah digali. Oh. 2 tahun lepas tak salah saya. Apakah tujuan untuk menggali? Allah alam, saya pun tak tahu. Mungkin untuk cari harta ke atau untuk ilmu ke, saya tak pastilah. Allah alam. Sepatutnya benda-benda macam ni patutnya dikekalkan lah untuk anak cucu mungkin. Sebenarnya banyak kat sini yang tinggalan kita yang boleh katakan musnah, dimusnahkan. Dimusnahkan, bukan musnah semula jadi, Bukan, dimusnahkan. oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab lah. Maksud saya banyak kesan-kesan tinggalan lama yang diceroboh, Diteroka. Patutnya kita kekalkan tu nak gitu. Tapi pasal mungkin kata atas dasar ekonomi Terdesak. terdesak. Alhamdulillah kita dah tiba dekat penghujung cerita. Jadi aku nak tanyalah sedikit tentang makam 7 ni.
dekat Uncle Sam daripada sudut pandangan dia lah, secara peribadi. Bukannya orang kata nak buat andaian melulu, tak. Ini adalah andaian daripada apa yang dilihat. Contohnya macam dia kata tadi ada batu karang dekat area sini. Aku pun tak percayalah mula-mula, sebab batu karang, guys, dekat tengah-tengah hutan ni yang ada hanyalah sungai, bukannya laut. Kalau laut tu mungkinlah aku boleh kata, oh no wonder lah sini ada batu karang. Tapi sebenarnya tak. Ada betul-betul batu karang ada kat sini. Jadi secara tak langsung kita terus je lah jumpa Uncle Sam untuk tanya dengan lebih lanjut tentang makam. Mungkin ada lagi benda yang dah diceritakan. So guys, macam batu-batu nisan banyak yang rosak kan, dipatahkan. Jadi kalau boleh benda-benda tu tak perlu berlaku lah. Pasal benda ni mungkin untuk anak cucu kita akan datang sebagai sejarah kehebatan bangsa Melayu lah. Pada saya macam tu lah, itu pendapat saya. Daripada segi lain, tempat ni adalah salah satu tempat yang patut dikunjungi bagi kawan-kawan semua, kalau terutamanya anak muda lah, terutama anak muda, untuk mengetahui sejarah bangsa lah. Pasal dekat sini banyak makam-makam lama yang boleh dijadikan iktibar. Kalau tengok pun sejarah dia pun kat sini banyak yang kita boleh jadikan sebagai iktibar lah. Macam mana terlampau tamatkan kuasa, sanggup meracun, dia membunuh, akhirnya dia sendiri pun dibunuh juga oleh bangsa dia, oleh rakyat. Rakyat memberontak. Jadi kat situ kita jadi iktibar lah. Kat sini banyak. Lagi satu, bila kita kat sini kita nampak kehebatan orang Melayu. Macam mana orang Melayu, kalau tengok suasana sungai dia macam mana. Padahal sungai tu kita tengok pada kecil je sekarang. Satu masa dulu sungai tu lah besar sebenarnya. Tempat laluan kapal-kapal besar. Misal tak jauh daripada sini pun dekat Fedaling tu ada, saya dapat maklumat lah, ada kesan kapal karam. Ada kapal karam. Kapal ni bukan kapal kecil, kapal besar. Tapi kalau kita pergi secara logik, mana mungkin sungai kecil ada kapal besar macam tu boleh lalu. Yang dilalui oleh kapal besar. Jadi tak mustahil. Memang kawasan ni memang kawasan satu masa dulu memang kawasan sungai dia besar. Memang pusat pemerintahan ni. Ada istana semua di sini maksudnya. Tapi sekarang sudah tak ada lah, dah tinggal kesan-kesan aja. Itu pun kesan yang tinggal pun tak banyak. Pasal itu je lah, tak ada apa-apa lagi. Macam Cik Sam kata, mungkinlah ada setengah penonton yang akan kata, kenapa perlu cerita aib-aib orang terdahulu tentang kes-kes bunuh macam ni? Kenapa tak disimpan secara diam ataupun tidak dibongkarkan? Daripada pandangan Cik Sam, pada saya benda ni perlu diceritakan untuk jadi iktibar pada bangsa kita. Bukan untuk niat untuk mengaitkan. Bukan niat untuk mengaitkan, untuk jadikan iktibar supaya jangan terlalu tamak. Jangan terlalu tamak. Bila kuasa, jangan sanggup menghalalkan cara atas dasar untuk dapatkan kuasa. Tapi akhirnya pun mati juga, dibunuh juga. Jadi sebenarnya tak ada apa yang benda tu bukannya satu keuntungan, tak ada keuntungan. Jadi macam saya katakan tadi lah, kalau kita tengok beberapa makam di sini kita tengok bersih semua kan, boleh katakan tak ada rumput naik. Berbeza dengan tapi kita tengok makam 5 tadi, kita tengok suasana dia pun tak seceria makam-makam lain. Itu rumput naik. Padahal kalau fikir secara logik, takkan rumput boleh naik, sedangkan semua dalam tempat kawasan yang sama. Kat situ lah mungkin kita boleh ambil timbal lah daripada kejadian tu. Okay guys, so kita nantikan next video. Cerita apa pula lepas ni, kita akan review apa pula. Sebab kata Cik Sam tadi, kita akan tengok ada satu kapal yang dah tersadai lah Cik Sam Karam. yang karam, kapal karam. Tapi kita boleh nampak benda tu. Kalau itu kan mesti boleh nampak dia punya kayu layar dia atau kayu apa, mesti nampak lagi.
Oh, maksudnya benda tu dah terkaram lah. Dia terbenam dalam tanah. Okey, baik. Kita akan rungkai insya-Allah satu hari nanti selepas PKP lah mungkin. So, Assalamualaikum dan terima kasih sebab dah menonton. Terima kasih juga dah subscribe. Saya hargai sangat. Akhir kata, kita jumpa lagi at the next video, guys.